Mempercayai Tuhan melalui badai. Setiap masalah dan situasi merisaukan yang dihadapi oleh orang beriman dalam kehidupan ini diizinkan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Dia sedang mengusahakan sesuatu yang jauh lebih hebat daripada apa yang kelihatan sedang berlaku semasa dia membimbing proses mengubah anda menjadi imej Kristus. Iman anda sedang diasah sebagai pedang untuk melengkapkan anda untuk pertempuran dunia ini. Jalan kemenangan telah pun ditetapkan dan tidak ada apa-apa yang boleh membinasakan orang percaya yang telah meletakkan imannya kepada salib Yesus. Kita diperintahkan untuk tidak bimbang untuk apa-apa dan tidak ada sesiapa pun. Tetapi, adakah itu masih boleh dilakukan apabila kegelapan ribut menyelubungi kita? Hakikatnya ialah kekuatan untuk menanggung setiap ujian yang menyakitkan ada bersama anda dalam Kristus. Jika mata anda dibuka untuk melihat pertempuran rohani yang sedang mengamuk, anda akan melihat tentera besar Tuhan yang hidup sepenuhnya mengelilingi dan melindungi anda dengan senjata berkuasa yang jauh lebih hebat daripada yang menentang anda. Walaupun anda masih akan menanggung serangan musuh, harapan kemenangan anda adalah selamat kerana salib Kristus. Anda mungkin berasa letih dan tertekan sepenuhnya, tetapi Alkitab memberitahu kita bahawa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan Dia dekat dengan kita dalam kesakitan kita. Dia tidak meninggalkan anda apabila keadaan anda suram. Semasa anda mengangkat ketakutan anda kepadanya dalam rasa syukur dan doa, anda membenarkan kuasa-Nya untuk dilepaskan dalam hidup anda semasa Dia mengambil perjuangan anda dan menjadikannya sesuai dengan rancangannya yang sempurna untuk anda. Tuhan mengetahui kelemahan anda dan telah melihat kegagalan anda, namun kuasa-Nya lebih daripada cukup untuk membawa anda dengan selamat. Anda mungkin terluka tetapi anda tidak akan pernah musnah. Rasul Paulus tahu bahawa setiap langkah perjalanannya telah ditetapkan oleh juru selamatnya. Dia belajar bagaimana menunggu Tuhan untuk semua yang dia perlukan. Dia dapat berpuas hati walaupun dalam penderitaan dan penganiayaan kerana dia percaya kepada Kristus. Dia tidak pernah menyangka bahawa Tuhan melupakannya apabila dia tidak mempunyai makanan atau wang. Dia sanggup menanggung apa sahaja yang diperlukan agar tujuannya dalam Kristus dapat dipenuhi. Duri di sisinya bukanlah untuk menjatuhkannya tetapi untuk mengingatkannya bahawa itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Paulus menyatakan kepercayaannya dalam 2 Timotius pukul 1:12 apabila dia berkata, "Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahawa dia lebih dari sanggup menjaga apa yang kuberikan kepadanya untuk hari ini." Itulah iman dalam tindakan. Tuhan tidak terlambat untuk membantu kita walaupun semua harapan kelihatan semakin berkurangan. Malah masa penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib telah dirancang jauh sebelum dunia dibentuk. Ia berlaku pada saat yang sempurna dan tepat yang Tuhan pilih. Tidak ada perincian yang ditinggalkan semasa Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan bagi dunia yang hilang. Dosa dan kematian telah dikalahkan oleh salib ketika Yesus mengucapkan janji yang penuh kuasa ini dengan berkata, "Sudah selesai." Bertabahlah, kekasih yang dikasihi, dan ketahui tanpa ragu bahawa keadaan anda belum mati. Ia sedang diusahakan dalam masa Tuhan yang sudah mengetahui hasilnya. Terdapat tujuan abadi untuk penderitaan anda. Anda tidak menunggu Tuhan muncul kerana Dia sudah ada. Anda berpegang pada kesempurnaan rancangan yang sedang Dia lakukan dalam hidup anda. Perjuangan dan ujian yang anda alami sentiasa menjadi peluang bagi Tuhan untuk mendedahkan kuasa-Nya kepada anda. Setiap kali situasi yang menyakitkan membuat anda berlutut, gunakan kedudukan itu untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ia mengecewakan syaitan apabila anda melakukannya. Jangan sekali-kali membiarkan musuh meyakinkan anda untuk menyerah dalam kepanasan pertempuran kerana anda hampir dikalahkan. Anda telah dijadikan lebih daripada seorang penakluk melalui Kristus dan Dia tidak akan membiarkan anda gagal. Tuhan Yesus yang dikasihi, saya berdoa agar engkau menjadikan janji dan harapanmu nyata kepada mereka yang bergelut dalam keadaan yang menyakitkan. Bantu mereka untuk mengetahui bahawa anda bersama mereka, tidak kira betapa letihnya mereka. Kuatkan mereka dalam kehendak-Mu dan berikan mereka kedamaian-Mu untuk berpegang pada kebenaran. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Tuhan Yesus yang terkasih, saya datang kepadamu dengan berat hati, dibebani oleh penderitaan dan masalah yang membebani saya.
Saya tahu bahawa anda adalah sumber segala keselesaan dan kekuatan, dan saya dengan rendah hati memohon pertolonganmu dalam mengatasi cabaran ini. Tolong berikan saya keberanian untuk menghadapi setiap hari dengan iman dan harapan, mengetahui bahawa anda berada di sisi saya. Tolonglah saya untuk mempercayai rancanganmu untuk hidup saya, walaupun saya tidak dapat melihat jalan ke hadapan. Penuhilah aku dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala pengertian, dan berikanlah aku kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang bijak di tengah-tengah kekacauan. Kuatkan imanku, Tuhan, dan ingatkan aku bahawa Engkau sentiasa bekerja untuk kebaikanku, walaupun dalam saat-saat yang paling gelap. Saya menyerahkan kebimbangan dan ketakutan saya kepadamu kerana mengetahui bahawa Engkaulah yang dapat mengubah penderitaan saya menjadi kegembiraan. Terima kasih atas kasih sayang dan rahmat-Mu yang tidak berbelah bahagi. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.